Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni kita dapat sambung kuliah kita setelah terhenti baru ni kerana arhai daripada Majlis Agama Islam untuk menangguhkan kuliah dan tazkirah selama 6 hari kerana ada isu COVID. Jadi alhamdulillah minggu ni kita dapat sambung balik. Dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 30 surah Hud, iaitulah surah yang ke-11, juzuk yang ke-12. Sebelum daripada kisah Hud ni kita telah bicara tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Hud ni ialah nabi yang kedua selepas daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh tu nabi yang pertama lepas pada Nabi Idris. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh AS ni, dalam tempoh tersebut manusia masih lagi berpegang kepada akidah tauhid. Tapi selepas pada itu, pada zaman Nabi Nuh, manusia mula lari daripada ajaran agama, dan Allah SWT menghantar Nabi Nuh untuk untuk membetulkan keadaan ini. Dan Nabi Nuh itu telah berdakwah kepada kaum dia, yang kita baca dulu cerita. Kalau kita tengok dari segi keturunan, Nabi Nuh ni dia kalau kita kata Nabi Nuh cicit kepada Nabi Adam. Daripada Nabi Adam, anak Nabi Adam, lepas tu cucu dia cicit Nabi Hud ni cium. Jadi Nabi Nuh ni cicit. Di segi susunan dia cicit kepada Nabi Adam AS. Dalam kuliah yang lalu kita telah bicara ataupun telah baca bagaimana Allah SWT menghantar Nabi Nuh kepada kaum dia, dan dia menyeru kaum dia ni kepada ajaran tauhid, dan berhujah serta berdebat dengan kaum dia, sehingga akhirnya setelah dia berusaha dengan bermacam-macam cara. Kalau kita nak tahu detail ni, kita boleh baca dalam surah Nuh. Ada satu surah dalam Quran tu, Al-Hujur ni dipanggil surah Nuh. Dalam surah Nuh tu agak panjang. Allah SWT menceritakan kepada kita tentang usaha yang telah dibuat oleh Nabi Nuh AS mengajak kaum dia kepada agama. Macam-macam cara dia buat, siang, malam, pagi, petang, dengan pendekatan yang berbagai-bagai. Tapi akhirnya kaum dia ni tidak terima dan menjawab hujah-hujah dia dengan macam-macam cara, seperti mana yang kita baca dalam ayat-ayat yang sebelum daripada ini. Jadi setelah berjual ataupun berdakwah dengan kaum dia ni selama 950 tahun. 950 tahun ni dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ni surah yang selepas pada ni, ada beberapa surah yang lain tu, dia satu surah nama surah Al-Ankabut, surah lebah ni, lebah pula surah labo ni, labo lah kita Melayu kata labo. Al-Ankabut ni dalam surah tu ayat 14 hingga ayat 15 Tuhan cerita pada kita, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Sesungguhnya kami telah menghantar Nuh ni kepada kaum dia untuk berdakwah, dan dia telah berada ataupun berdakwah di kalangan kaum dia ni selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Maksudnya 950 tahun. 1000 tahun kurang 50. Tu bahasa di Arab ni dia lagu tu style dia. Dia sebut alfa sanah 1000 tahun illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Maksudnya 950 tahun. Jadi lama masa dia tersebut. Jadi bila kaum dia ni menolak kebenaran agama ni, Tuhan akhirnya jatuhkan hukumnya. Fa akhazahumut tufan wa hum zalimun. Lalu mereka ni ditimpa dengan ribut taufan, ataupun dalam bahasa yang biasa kita guna ni, banjir besar. Kerana banjir itu nak boleh ke banjir, dia mari hujan ribut sehingga air ni turun daripada langit, tubik daripada bumi, tergelai habis semua. Itu yang disebut Jadi ayat ni, ayat seterusnya kita baca ni,
Allah SWT menceritakan kepada kita selepas 950 tahun dia berdakwah ni, maka akhirnya Tuhan royak dalam ayat 30 ni yang kita berhenti dalam kuliah yang lepas, iaitu ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan setelah itu diwahykan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Dari selepas dia berdakwah ni Tuhan royak, tak usah rusilah sebab orang-orang lain tak akan berimeh kecuali hak berimeh tu. Hak ada tu lah hak akan berimeh dengan kamu. Iaitu lebih kurang ada 2-3 pandangan, tapi yang masyhurnya 80 orang yang berimeh campur dengan isteri. Kalau kita kali 2 jadi 180. 80 ni lah dia akan berimeh dengan kamu, orang lain tak akan berimeh tu. Dan akhirnya dalam ayat yang kita nak sambung malam ni, bila Tuhan royak kepada Nabi Nuh tidak akan berimeh kecuali hak mana hak berimeh dah, dan janganlah kamu berduka cita. Maka lalu Tuhan perintah ni yang kita sambung malam ni ayat 37. Tuhan kata wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya, dan janganlah engkau merayu kepada aku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan, iaitu dibinasakan dengan tufan ataupun taufan. Tufan ni bahasa Hindustan dia panggil tufan, Arab pun tufan, kita taufan, ribut taufan. Orang putih kata taifun. Taifun tu orang putih kan, taifun TYPHOON. Taifun tu taufan lah, kita Melayu kata, Arab kata tufan. Tufan. Jadi bawah ni dia tulis setelah puas Nabi Nuh AS menyeru kaumnya supaya beriman dan mereka masih juga berdegil, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya dia membuat bahtera untuk menyelamatkan diri bersama-sama dengan umatnya yang beriman, kerana kaum yang kafir itu akan dibinasakan dengan air bah, iaitulah dengan taufan yang besar. Kalau kita baca dia ada beberapa ayat yang lain yang menceritakan kisah Nabi Nuh ni, bila dia berdakwah kepada kaum dia lama dah 90 tahun, dia ni macam kalau kita tak boleh nak pergi dah. Kalau bahasa kita tak cakap royak, tak cakap berujah, tak si berimeh, dah lawai semacam. Jadi akhir dia ngaduha. Tidak sebut sini, tapi dalam beberapa surah yang lain dia ngaduha kepada Tuhan. Ada beberapa tempat dalam Quran, antaranya dalam satu surah dia berdoa kepada Tuhan. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ada satu surah tu, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ni dia berdoa fada'a rabbahu. Bila kaum dia tak seri berimeh ni, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, iaitu dia ngadulah kepada Tuhan. Gapo dia kata, Rabbi inni maghlubun fantasir. Wahai Tuhan, aku ni kalah dah. Mana tak boleh pergi dah, tak mampu dah nak berdepan dengan kaumku yang perangainya macam-macam ni, maka fantasir, tolonglah aku. Belalah aku, berilah kemenangan kepada usaha aku ni. Lalu dalam ayat tu Tuhan sambung ayat surah Al-Qamar tu, fafatahna abwaabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyuna wal taqal ma'u ala amrin qad qudir. Tu ayat tu, ayat surah Al-Qamar, iaitu ayat 10, 11 dan 12 kalau dah tengok tu. Dalam tu. Jadi itu antara. Kemudian dalam ayat lain tak ingat surah apa tu, dia kata Rabbin surni. Wahai Tuhan aku, tolonglah aku ni. Rabbin surni, tolonglah aku ni bima kazzabun, dengan pendustaan yang mereka lakukan. Jadi ada 2-3 tempat dalam Quran Tuhan cerita Nabi Nuh ni ngaduha kepada Tuhan, menyatakan kelemahan diri dia, tak mampu dah nak berdepan. Maka akhirnya Tuhan buat keputusan lah, kalau kita bahasa manusia, Tuhan buat keputusan, iaitu Tuhan bertitah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina. Mu kena buat sebuah kapal, sebuah bahtera yang besar untuk apa? Untuk menyelamatkan kamu. Tuhan tak cerita nak berlaku banjir tu.
Dia tak royak apa, cuma dia kata buat kapal, buat bahtera. Jadi Nabi Nuh ni pun akhirnya buatlah kapal tu seperti mana yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kata, buat kapal ni dengan pengawasan aku. Bi ayunina ni mana dengan pengawasan aku. Wa wahyina dengan arah aku. Tuhan royak lagu mana, panjang mana, nak buat lagu mana, Tuhan beri wahyu belaka pada Nabi ni. Kalau kita baca dalam kitab, dalam tafsir tu, tafsir lama-lama tu, tafsir lama tu, Tuhan tanam pokok ni awal lagi. Tuhan tumbuhkan pokok ni daripada awal lagi tanpa Nabi Nuh sedar. Jadi setiap molek dia berdakwah pada kaum dia, pokok tu besar. Pokok tu besar tu. Besar benar lah, berapa meluk tak tahu. Dalam kitab tu dia sebut. Dan akhir tu dia kata mu tebal lah pokok tu. Dia tebal ke apa semua, dia taruh buatlah sebuah kapal. Jadi selama dia duk buat kapal ni, bukan sehari dua hari, banyak minggu dah. Dia kata setengah tu sampai berbulan-bulan dia tidak berdakwah lah. Jadi pokok ni pakat nganying, guana weh, tukar kerja. Mu ni tukar kerja dah bukan musim Covid. Tukar kerja mula duk ceramah tak berhenti. Siang malam ceramah je. Lah ni dia kata jadi tukar kayu pula. Tengok orang ni. Mu ni jadi tukar kayu pula minum. Tak ceramah tak gapo dah. Kali demo pun kesik juga mu tak dengar. Tak bunyi ceramah ke apa, kita pergi jengok kali, jengok duk buat duk misuh buat kapal. Orang tu pun tak tahu nak buat gapo, tak tahu. Tak tahu nak buat gapo, cuma duk tengok duk kerak kayu, duduk kalau kita gak pahak ketek gapo semua ni lah. Jadi dia mau kata jadi tukar kayu pula mu. Pakak wak ngani, pakak mari tengok, pakak suka. Mari ramai-ramai, pakak suka. Kata-kata tinggal. Sehingga akhirnya Nabi Nuh kata mu bolehlah wak suka-suka. Ni ada dalam ayat ni. Kita pergi dulu. Kemudian Tuhan kata lepas tu, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Lepas ni mu jangan soal. Mu jangan tanya aku gapo yang akan berlaku kepada orang kafir. Sebab apa mereka ni semua akan dimusnahkan, dibinasakan dengan banjir yang besar. Lalu ayat 38, wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu. Dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat dia membina bahteranya, mereka mengejek-ngejeknya, pakak buat nganyi. Nabi Nuh menjawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Jadi pakak nganyi kerana buat kerja lain. Lepas tu bila dia tahu Nabi Nuh ni nak buat bahtera, nak buat kapal, dia kau pakak nganyi. Sebab apa? Buat atas darat. Laut tak tahu mana, sungai tak tahu mana. Buat atas darat. Kalau kita jenis duduk tepi laut, tepi patah atau tepi sungai, kalau buat perahu, buat bahtera ni orang kata ada menasabah. Ni duduk kawasan tinggi, sungai tak ada, gunung apa ni, laut tak ada. Cuaca dekat tempat tu pula tak pernah tergelar. Tak pernah lagi orang bertemu dengan banjir. Tiba-tiba dia mari buat kapal. Jadi kau pelik lah. Tu pokok ni pakak pakak nganyi tu. Pakak awak nganyi apa ni merendah-rendahkan dia. Sehingga Nabi Nuh kata, kalau kamu memandang bodoh kepada perbuatan kami, maka sesungguhnya kami juga boleh memandang bodoh. Mana kalau mu nak nganyi, pokok kita boleh nganyi juga kat mu. Sebab mu tak tahu gapo nak berlaku. Dengan bencana, dengan gapo ni, aku ya tahu sebab aku terima wahyu. Itu cara kalau kita nak hurah ayat ni. Kemudian dia sambung lagi ayat 39. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia, dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak. Jadi lepas ni dia kata mu tahulah apa kita kat kata. Lepas ni tahulah Rabu dengan Khamis. Ni sedap lah, tapi tahulah Rabu dengan Khamis. Orang tua-tua dulu biasa kata kan. Tak dengar kata kat mu ni, temu lah Rabu dengan Khamis. Temu Rabu dengan Khamis. Kemudian bila dalam keadaan gitu, kapal tu pun siap. Kapal siap. Jadi bila kapal siap ni, ayat 40 ni cerita,
hatta idza jaa amruna wa farat tanuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Nabi Nuh terus bekerja menyiapkan kapal tersebut sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka, iaitu kaum dia, dan air memancuk-mancuk dari muka bumi yang menandakan kedatangan tufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukum azab atasnya disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang yang beriman, dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit saja. Jadi bila siapa masa tu dah siap molek gapo, Tuhan buat turun hujan daripada langit. Hujan daripada langit, lepas tu air tubik daripada bumi. Dalam ni dia sebut tubik daripada dapur. Dia tu sebab masa tu orang masak ni atas tanah. Zaman dulu kan, dia masak atas tanah. Dia gali macam lubang gitu. Kita pun biasa kampung kan, dia tak ada tuku kan. Dia gali-gali lubang tu, dia pakai olah kayu gitu ya. Lepas letak kuali ataupun kawah tu atas tanah tu. Jadi orang masa tu memang dapur dia dapur tanah. Dapur tanah sebab zaman tu dia tak ada tuku, tak ada gapo. Jadi sebab tu dah Tuhan guna istilah ni wafaratan nur. Iaitulah air memancuk-mancuk daripada dapur. Tapi dalam tafsirannya yang luas, maksudnya tubik daripada bumi. Termasuklah daripada dapur tu. Sebab kalau tubik kat dapur saja tak padai kan. Mungkin berapa rumah ya ada, kalau kata ada 100 rumah baru 100 lebih. Hak ni habis. Belum daripada tanah tiba-tiba macam air, tiba-tiba macam air. Macam-macam hak atas pun turun hujan lebat, kat bawah ni tubik air. Hak tu menyebabkan banjir itu berlaku dengan cepat. Dan berlaku banjir ni banjir yang besar. Jadi bila start air ni tubik macam daripada tanah, Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh ni supaya kutip. Dari spase, iaitulah setiap makhluk yang hidup pada waktu tu. Cuma dalam tafsir tidak disebut berapa jenis binatang yang ada. Gapo dia tidak disebut dalam tafsir. Ada setengah dalam Bible tu ada disebut. 2-3 tu, tapi hak tu bukan keutamaan kita. Cuma kita ambil umumnya ialah setiap binatang yang hidup. Dalam satu kitab disebut setiap yang bernyawa. Binatang yang bernyawa ni Tuhan suruh kutip spase jatetino. Spase. Kalau lembu spase, kalau kambing spase. Naik atas tu, lepas tu bawa ada kata setengah dalam pendapat kata dalam tafsir tu dia kata tumbuhan. Pokok-pokok yang menasabah dibawa. Dia ambil pokok tu. Bukan kata akak pokok kayu besar tu dok, tapi pokok kalau kita akak pokok lada, pokok jenis-jenis lagu tu buat masuk belaka dalam kapal tersebut. Dan orang-orang yang beriman. Orang beriman ni Tuhan royak sini, wa ma amana ma'ahu illa qalilun, tak ramai hak beriman ni. Mengikut pendapat dalam tafsir tu dia kata 80 orang. Termasuk bini. 80 orang termasuk bini semua sekali, ada 80 orang. Termasuk keluarga Nabi Nuh sekali, tak sampai 100 orang. Sikitnya dengan tempoh berdakwah 950 tahun. Nak royak bukan seni lah. Kerja agama ni, kerja bawa Islam ni bukan suatu kerja yang mudah. Cabarannya besar, ujiannya pun berat. Jadi awak naik ke apa semua tu, lepas pada tu bila naik tak kapal ni Tuhan perintah ayat 41. Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ketika itu berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah bahtera itu sambil berkata, dengan nama Allah bergerak lajunya dan berhentinya. Sesungguhnya Tuhanku adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi bila gitu Nabi Nuh arah pengikut dia ni naik kapal ni, katanya besar mana tu, tu beberapa pandangan lah. Ada kata dia dalam bahasa putih dia panggil 80 kubik. Kubik ni apa nak terjemah Siapa dia pandai putih? CUBIT, kubik. Saya tak ada nak cek tadi. Saya nak terjemah tak berani, takut salah.
Eh? Bukan padu. Sedepo. Bukan cubic. Dia ada CUBIC itu, cubic itu padu. Hak ni CUBIT. CUBIT. Saya nak jemuh tak berani, takut salah. Tapi ada 2-3 pendapat. Ada kata 80 cubic, ada kata 100 cubic. Dia macam-macam pandangannya. Tapi nak oyaknya besar lah tu ya. Nak oyak besarnya kapal ini dan 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat atas sekali jenis burung ke apa semua duduk atas. Benda-benda jenis halus-halus. Tengah ni orang. Bawah sekali tu binatang. Jenis lembu, kubah, berapa tu duduk bawah sekali. Ada satu riwayat ni dalam tafsir Bani Israiliyat dia panggil. Tuhan waktu tikus. Tikus ni pun naik juga. Kita fikir apa nak naik tikus? Rupa tikus ni jom makan najis-najis binatang. Bukan binatang kan duduk dalam tu lama, bukan seminggu 2 ni katanya siapa berbulan-bulan. Kapal tu jadi berok kecil. Jadi siapa nak cuci yang PKB tak ada. Masa tu nak kutip siapa ke apa, jadi tikus ni jom makan. Tikus ni makan kotoran, najis-najis yang ada dalam kapal sehingga bersih kapal tu. Besar tak besar bau ni, kalau dalam YouTube tak ada tubik. Dia mereka orang buat bahtera ni. Orang bina, orang putih. Nama apa tempat tu dia mereka. Tu dia buat. Dia tiru betul-betul saiz hak sebenar. Besarnya, tingginya serupa. Ada kalau dalam YouTube saya terlupa nama tempat tu. Dia tunjuk gambar siap apa, dia buat atas kata tempat tinggi. Dan di Indonesia satu kampung tu dia buat masjid mengikut rupa bahtera Nabi Nuh. Ada orang pergi semaya ke apa semua, dia buat masjid. Dia buat masjid situ. Dia buat masjid betul. Ada dua saya tengok dalam YouTube. Perangai saya ni, saya jenis tak cantik. Saya tengok gitu, tak buat cantik. Jadi tak ingat nak sebut nama. Dia sebut nama kampung tu di Indonesia. Sekarang ni sudah dibuka. Dibuka untuk pelancong. Saiz tu dia ikut serupa hak dalam kitab sebut. Panjang dia, tinggi dia, luah dia. Lepas tu 3 tingkat dia pun dia buat. Serupa kalau gitu. Jadi lepas-lepas Covid ni boleh pakat gila lah. Nak gila ni pun tak apa. Tapi tak balik kalau gila ni kan. Jadi tu nak ayat besarnya. Kapal tu dia panggil Ark. The Ark of Noah. The Ark of Noah. Jadi naik situ. Bila naik ni Nabi Nuh naik dan Nabi ajar kepada pengikut dia, buat apa? Kena baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ni doa yang diajar yang kita boleh ambil dan patut baca bila kita naik kenderaan di laut, kata ulama. Inilah doa bila naik kenderaan laut. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza tu atas darat. Untuk kenderaan darat, naik motosikal, naik basikal, naik kereta, naik kereta api. Tapi kenderaan di laut inilah doa dia. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata setengah ulama, kita baca ayat ni lalu. Wa qala rkabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ada setengah kata baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada setengah suruh baca ayat ni. Dan ini doa ni insya-Allah selamat kita daripada karam. Kalau kita naik kapal kenderaan di laut, dia selamat daripada karam. Maksudnya tidak akan berlaku karam, ataupun kalau karam pun kata ulama insya-Allah kita selamat. Dan ada soal lagi doa dalam surah yang lain, surah Al-Mu'minun. Nabi Nuh suruh baca doa soal lagi, iaitu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi kita baca 2 doa ni. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lepas tu baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ayat 29 surah Al-Mu'minun. InsyaAllah kalau baca 2 ni, kata ulama, selamatlah kita perjalanan kita di atas kenderaan laut. Dan saya cadangkan kalau naik kenderaan udara pun, kalau ni kapal terbang pun boleh baca. Sebab tak ada dalam kitab, tak ada muka zaman tu, tak ada kapal terbang. Tak ada kapal terbang. Jadi boleh guna doa yang sama bila kita naik kapal terbang, helikopter ke, kapal terbang ke, ataupun kita jadi pilot kapal jet berjual ke, boleh baca lah, boleh baca doa ni. 2 ayat ni, ayat 41 surah Hud dan ayat 29 surah Al-Mu'minun. Ada soal lagi tapi
Saya tak ada cek dalam surah gapo. Hak tu hak ditambah oleh ulama. Kalau nak sulekat dia ada 3 ayat. Ya ulama kata doa untuk amanun minal gharaq. Boleh menyelamatkan kita daripada lemas ataupun karam di laut. Waktu semula kita sambung mula surah lagi. Tapi ambil 2 dulu. Ayat 41 surah Hud dan ayat 29 surah Al-Mu'min. Insya-Allah baca ni insya-Allah selamatlah perjalanan kita. Jadi lepas pada naik ni sambung lagi ayat 42 wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya, wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir. Jadi oleh kerana banjir ni dia bukan air biasa tu tapi dengan ribut taufan, maka sebab tu berombak. Kalau banjir biasa ni mana ada ombak, air mengalir gitu, ombak tak ada. Besar tahun 2014 tak ada ombak, dia tidak berombak. Tapi oleh kerana dalam peristiwa Nabi Nuh dia mari dengan ribut, jadi dia panggil taufan tadi tu. Dengan banjir, dengan ribut menyebabkan air banjir itu berombak. Berombak pula kal jibal, tingginya macam gunung. Tinggi lah kalau macam gunung ni. Dah takut lah kalau kita tengok nak royak besarnya banjir itu dan dalamnya air. Sebab kalau air tohor biasa dia ombak tidak akan besar. Sebab tu kita tengok patah ni kalau kita pergi tepi laut, ombak besar duduk tengah. Siapa dekat ni jadi kecil lah. Dia kau tohor, dia jadi kau kecil. Kau tengah ni dia mari besar. Tu. Bila kau mari seru dia mati, macam mati gitu. Pasal tohor dah. Gelombang tu jadi selu dah. Gelombang tu selu. Tu. Jadi hak ni pun nak royak dalamnya air. Dalamnya air dan dalam kitab tu disebut sehingga tergelar gunung-gunung kau ada pada waktu tu. Jadi dalam keadaan ombak besar ni kapal ni berjalan. Berjalan ni kapal ni berjalan dengan sendiri kalau kita automatik. Duduk dalam automatic mode. Tak apa autopilot. Lalu ni autopilot. Lalu ni pun kena beringat naik kapal terbang sebab dia mau kata pilot ni bekerja dari rumah. Jadi pilot bekerja dari rumah. Jadi tak ada pilot dalam kapal terbang. Sebab tu naik kapal terbang pergi jenguk dulu ada kodoh. Orang buat nganyi lah. Kalau ni kan semua work from home. Jadi pilot ni pun work from home. Sebab tu dia mau buat kata ni bila naik kapal terbang ada announcement kata tuan-tuan pakai tali pinggir keledar, jaga molek semua sebab kami pilot ni bekerja dari rumah. Panic abia tak. Jadi kapal Nabi Nuh ni bergerak secara autopilot, bahasa kita lah ni autopilot. Tak payah kemudi, tak payah gapo. Dia pergi tu dengan kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan merempuh gelombang dan ombak yang ada itu. Jadi dalam keadaan dia bergerak ni air kau naik. Dalam ramai-ramai tu ada seorang anak Nabi Nuh. Nabi Nuh ni ada 4 orang anak, laki semua. Hak ni antara hak besar dia kalau kita solo lah berkali. Nama dia Yam. Anak dia ada Yam, Shim, Ham dan Yapis. Jadi 4 orang dalam kitab sebut. Jadi hak ni nama Yam. Yam ni kalau kita bunyi perempuan tak, tapi sebenarnya laki. Jadi anak dia seorang ni tidak berimeh. Tidak berimeh dengan dia tak si naik kapal. Dia tak ikat ajuk. Jadi dalam keadaan tu bila duduk tengah kapal duduk jalan ni, air tengah pasal naik, dia tengok anak dia tengah hungar. Ni. Tengok lah. Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak seperti gunung ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah. Jadi tengah kapal duduk bergerak tu, dia tengok anak dia berunggar. Dengan orang lain, berunggar naik atas ke bukit. Masa tu air tak tergelar lagi bukit. Lalu bila dia tengok tu, Nabi Nuh kata, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik kapal ni bersama-sama dengan kami ni. Wala takun ma'al kafirin, janganlah kamu berada bersama-sama dengan orang yang kafir. Tu dia tengok muka ayah dengan anak ni kan. Perasaan ayah ni dia tak lagi dah dengan anak ni. Tak jauh lagu mana anak pun dia ada kasih sayang tu ada. Jadi dia tahu dah tak ada orang selamat. Sebab tu dia panggil anak dia. Walaupun tak anak dia daripada awal kita si naik, tapi bila tengok anak tu berunggar tu,
Dia tahu anak ni tak akan selamat, dia panggil naik. Tapi nak oyak budak ni, anak dia ni, moga dia tak berimeh. Ni dia jawab. Ayat 43 dia kata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Anaknya menjawab, anaknya yang bernama Yam tadi menjawab, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan daku daripada ditenggelamkan oleh air. Jadi dia mikir secara logik akal. Kayak kita ni, kayak pengalaman kita, banjir ni biasanya gunung bukit tak tergelam. Sebab tu bila banjir orang cari tempat tinggi. Kadang-kadang naik atas kabur rumah tak tergelam dah. Naik atas bangunan tak tergelam. Tapi kuasa Tuhan ni tengok 2014, bukit pun tergelam. Bangunan 3 tingkat pun tergelam. Anak ayat. Jadi lekeh ni Nabi Nuh jawab. Anak dia tu mikir logik. Aku akan menyelamatkan diri di atas gunung. Tidak akan tergelam air. Tapi Nabi Nuh jawab, hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah. Hari ini mu naik atas tu pun tak boleh selamat. Pasal banjir ni bukan banjir biasa, ini azab Tuhan. Tuhan nak memusnahkan orang yang kufur. Orang yang kafir yang tidak terima agama. Sebab tu dia kata tak ada orang yang dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dikasihini olehnya, orang yang Tuhan kasih. Orang Tuhan kasih ni orang yang bersama dengan Nabi Nuh lah. Naik bahtera tu. Naik bahtera. Dan dengan serta-merta, ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah dia anak yang derhaka dan tenggelam dan orang-orang bersama orang-orang yang ditenggelamkan oleh tufan. Jadi dalam keadaan duk manggil, duk jawab tu, tiba-tiba ombak mari pakai eret anak tu tergelar air. Tak timbul-timbul dah. Tak timbul pasu dah. Matilah anak tu, mati dalam keadaan derhaka. Jadi nak di sini banyak, kalau kita berhenti sini pun banyak pengajaran dalam tafsir ni, ulama-ulama macam-macam. Antaranya nak ayat hubungi ayah dengan anak ni tidak boleh menyelamatkan kita daripada azab Tuhan. Hak boleh menyelamatkan kita imej dengan amal soleh. Sebab tu kalau ayah kita orang jauh lagu mana wali Tuhan ke, tok alim ke, ulama besar ke, orang soleh ke, kalau kita tak ada amal, tak boleh nupai. Pasal nak tupai dengan ayah kita. Sebab ada setengah orang, ayah kahwin tok alim besar kan. Nak gantung ayah, tak boleh. Dalam cerita ni jelas, ni anak Nabi bukan anak tok wali. Bukan anak ulama, anak Nabi. Kan Nabi ni lebih tinggi pada segala-gala. Tapi anak dia sendiri pun tak selamat. Apa? Dia tak ada iman, tak ada amal soleh. Tu nak ayat pentingnya kita ni, biar ada iman dalam hati kita dan amal soleh kita biar banyak. Kita tak boleh nak gantung dengan ayah kita, dengan tok kita, dengan cikgu kita, mata kita bakal tok alim kak. Tak apalah, tak boleh lagu tu. Tak boleh. Nak ayat ni penting ni, isu nombor 1. Yang kedua ialah bila bencana Tuhan mari. Bencana Tuhan mari ni kita tak boleh selamat daripada bencana Tuhan kecuali dengan apa? Duduk dalam bahtera. Bahtera ni agama, kata ulama. Sebab tu dalam hidup yang penuh dengan cabaran, dengan ujian yang banyak, macam-macam benda kita hadapi, nak selamat lagu mana? Nak selamatnya dengan balik kepada naik bahtera. Bahtera tu maksudnya Islam lah. Islam ni bahtera. Dunia kehidupan hari ni umpama taufan yang besar. Yang boleh menyebabkan kita tergelar, kita mati lemah. Maka cara nak selamat tu naik atas bahtera. Jangan duk agah nak berenang, nak ukah atas bukit, nak berenang kerana aku ni juara Olimpik, maka kita rasa kita boleh selamat. Kerana kita ni hugar derah, kita boleh naik atas bukit. Jangan. Sebab apa? Sebab tak boleh selamat kecuali dengan illa man rahima rabbi, dalam ayat ni kata. Orang yang Tuhan kasih. Yang Tuhan kasih ni dalam konteks ni orang yang naik dalam bahtera. Dalam cerita Nabi Nuh ni, yang naik dalam bahtera dia. Hari ni ialah bahteranya ialah Islam. Agama Islam ni, akidah Islam ni umpama bahtera. Hidup kita ni umpama lautan yang bergelombang, yang penuh dengan ribut taufan. Jadi cara untuk keselamatan balik kepada agama. Tambah-tambah hari ni kita berdepan masalah penyakit, lepas tu mari isu ekonomi, isu politik. Jadi lagu mana nak selamat berlaku? Sebab tu rugi kalau orang dalam keadaan Tuhan uji dengan pandemik Covid ni, tak jumpa lagi cari agama. Tak jadi juruh lagi. Kalau tak semayal, duk tak semayal situ penat. Bila nak nanti bila dia nak semayal?
Hak tak aja jumpa masjid. Dalam keadaan Covid ni pun tak jumpa masjid. Masuk jumpa masjid ni bukan mari masjid sebab masa tu tutup. Namun dia jawab, tutup ustaz nak pergi gua, nama pergi dah pagar koci. Maksud masjid ni cari Tuhan. Sebab masjid ni lambai Tuhan. Rumah sebab tu masjid disebut rumah Tuhan. Refugee kita ni tempat kita berlindung rumah Tuhan. Jadi maksudnya cari Tuhan lah. Dan ada susah lagu ni kita tak cari Tuhan juga. Tak tahu nak jadi guano kita ni. Tak ada pergi dah. Ni nak ayat. Jadi kalau kita kait ni, kalau kita nak hurah ni panjang. Dalam ayat ni sebutir pun padan dah. Kalau kita nak erik sejam boleh hurah ni ayat ni. Kalau orang pandai kan, dia boleh hurah sejam. Jadi nak ayat keselamatan kita. Sebab tu kena ingat jalan keselamatan dalam hidup ialah dengan naik bahtera Islam. Pegang agama molek, insya-Allah dalam keadaan gawat ekonomi ko, dalam keadaan penyakit yang menimpa kita ko, dalam keadaan gapo pun masalah, kalau kita pegang sungguh dengan agama, turut ajaran agama, insya-Allah kita selamat. Jangan turut otak kita. Tengok Amerika, cerdik habis dah, tapi gak tolu. Bagi hamba tolu lah orang mereka, lockdown pun dia lawan atas alasan hak kebebasan. Akhirnya selok kera dengan begitu. Mati ramai mana? Inggeris terpaksa buat lockdown 4 minggu. Terpaksa buat. Serta merta lockdown 4 minggu sebab penyakit tu kau kembang. Nak ayat cerdik dia tu tapi bahasa cerdik tak kena lagu. Jadi kita tak boleh pergi siapa gitu sebab dia semua guna akal. Guna akal tu masalah dia. Masalah guna akal sebab tu akal ni sama-sama ulama sebut dan hamba selalu sebut. Kita ada tara. Akal ni kena pakai. Tapi ada tara dia. Ada tara yang kita kena tahu tara tu duduk mana. Hari ni masalah dengan pemikiran moden, terutama di Eropah ni, dan sebahagian pada kita di negara kita Malaysia hari ni, kerana terpengaruh dengan Eropah, kita ingat semuanya kita boleh guna akal berlaku. Semua benda kita boleh fikir dengan akal, kita boleh sesat dengan akal kita. Ini kesilapan besar kita manusia. Cerdik lagu mana kita ni, kita kena balik pada agama. Guna cerdik kita dengan suluhan wahyu, baru jadi hijau. Ni tinggal wahyu tak tahu mana, kita guna akal semata-mata. Akhirnya berlakulah seperti mana hak ada hari ni. Quran ada depan, tapi kita tidak rujuk pada Quran. Tu pemujur kita bawa ni boleh Perdana Menteri baca doa, makna peringat kita tentang agama dalam keadaan Covid ke apa ni. Kalau boleh hak jenis tak ingat kau agama, suruh pakai setakat pakai topeng, suruh duduk jauh. Doa tak tahu mana. Jadi benda ni dia ada hubungi. Sebab kalau kita ambil dekat Quran hamba sebut ni, dalam Quran saya sebut dan ulama pun sebut, semua berlaku ni dia panggil balaun, ujian daripada Tuhan, bencana pada Tuhan. Nak pelepah bencana ni Tuhan jugalah. Jangan kita guna pandai-pandai kita buat gitu, kita tak ingat barang tu mari daripada Tuhan. Hak ni jadi masalah pada orang lain ni. Jadi kita kena gabungkan antara teknologi, ilmu dengan agama. Barulah kita jalan betul. Sebab kita makan obat. Kalau gata pada obat saja, tak gata pada Tuhan, tak jadi hijau. Ni kan obat, gak ramai mana hak tak siap. Hak makan obat ramai mana hak tak siap. Hak tak makan obat siap boleh ada. Hijau siapa? Situ kadang-kadang kita lupa tara tu. Tara tu kita tak tahulah ke mana. Kerana kita suruh kita cerdik, kita pandai, kita ada ilmu, kita ada teknologi, kita tak ingat dah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sinilah penting terutama kepada generasi muda. Generasi muda yang terdedah dengan pemikiran daripada barat, orientasi barat ni kita bimbing. Dia main logik. Siapa tak tahu mana logik. Akal ni dia terhad kemampuan dia. Dia terhad. Memang tu akal kita ni bijak, tapi akal ni terhad. Sebab tu ada benda dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak fikir. Ambo baca satu rencana. Ni orang putih sendiri tulis rencana. Dia kata akal sendiri tak boleh fikir tentang dia. Orang putih siapa hari ni tak boleh hurah lagu mana akal manusia ni berfungsi. Tak boleh nak hurah. Bijak bukan main, tapi dia tak boleh nak royak lagu mana akal kita berfungsi. Cerdik lah tu. Muka lain dia boleh hurah ni bab apa sebab jadi gini. Tapi bila mari bab akal, orang putih sendiri, saintis sendiri, ahli perubatan sendiri tak boleh nak menjelaskan lagu mana akal kita ni berfungsi. Fungsi secara mekanikal tu dia boleh buat.
secara mekanikal, tapi berfungsi secara, kalau kita guna bahasa kita, secara rohani. Sebab akal ni dia bukan mekanikal saja. Sebab tu dalam Islam bila sebut akal ni bukan otak tu. Kita ni bila sebut akal ni, otak stokor tu, kita itulah fikiran kitanya. Otak ni lembu pada. Besar pada kita lagi otak lembu dah. Kalau buat gula sedap dia kan pada otak kita. Tapi lembu boleh cerdik setara kita. Tak boleh. Sebab tu Tok Unik Aziz sebut, dia kata menatai ni, nak oyak lemuhnya Tuhan buat. Beruk, kita ajar dia ukahnya boleh. Tapi beruk ni tak boleh ajar anak dia ukahnya. Ada kita tengok beruk, ajar anak dia, mukahnya pilih muda tua, tak ada. Orang aja ajar beruk. Beruk tu dia tak boleh ajar anak dia. Muda, beruk tak boleh royak. Dia naik, dia pun tuai royak, muda. Tu pun ampak kabur molek-molek ada. Bila-bila tuai kata muda, ampak kabur juga penatai tu. Muka beruk ke? Muka beruk. Jadi nak royak beruk ni, ada otak. Tapi otak tu bukan akal. Sebab tu bila kita kecek, Quran kecek akal. Afala ta'qilun. Mu berakal atau tak berakal? Berakal ni lah yang saintis, ahli perubatan, pakar-pakar pengkaji tak boleh nak hurah. Secara mekanikal dia boleh royak, tapi fungsi secara rohani tadi. Ni sampai hari ni pun nak royak, itulah kemampuan manusia yang amat terhad. Jadi sebab tu jangan kita duduk mabuk dengan akal, nak rasional, nak logik, siapa kita secara Quran, secara ke hadis. Siapa lagu tu punuh kita tu. Orang putih punuh ni tinggal agama lagu tu, tapi itu sesuai lah sebab agama Kristian, agama Yahudi ni dia ada tempoh. Dalam pandangan Quran, semua agama ni ada tempoh masa dia. Iaitu pada masa tu ya. Quran royak aku hantar Nabi Musa ni untuk Bani Israel. Dan pada zaman tu ya. Sesuai dan boleh guna masa tu. Aku hantar Nabi Isa ni untuk Bani Israel juga. Untuk membetulkan ajaran Nabi Musa yang telah diselewengkan untuk zaman tu. Tapi bila zaman sudah berkembang, zaman berubah, ajaran agama tu sudah lagi tidak praktikal, dia realistik dengan zaman. Lebih-lebih lagi bila agama ni sudah diubah dipindah oleh pendeta-pendeta dia sendiri. Dan ini ada dalam sejarah Kristian ni, bukan kata kita reka. Siapa-siapa dia ngaji buat perbandingan agama, dia ngaji sejarah Kristian ni, dia akan jumpa fakta-fakta ni. Siapa orang barat sendiri pun mengkritik agama dia sendiri. Sebab tu dia panggil biblical criticism, higher criticism, scholar criticism. Ni semuanya mengkritik Bible. Dia ada istilah-istilah disiplin kalau kita ngaji perbandingan agama ni, dia antaranya dia panggil biblical criticism, mengkritik Bible. Scholar criticism, higher criticism. Ada 2-3 lagi istilah. Semua ni dia kritik kandungan-kandungan yang ada dalam Bible. Ni orang dia sendiri, bukan kita. Hamba sebut ni hamba baca ya, bukan kata hamba kritik. Jadi nak ayat tu. Jadi sebab tu dalam pandangan Quran, dua-dua agama ni dia ada tempoh dia, ada zaman dia. Hak boleh bertahan sehingga akhir zaman, sehingga kiamat ialah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kita kena faham molek bab ni. Jadi ni kalau kita nak panjang ni, nak ayat logik kita tak boleh berhadapan dengan kehendak Tuhan. Dalam ni anak Nabi Nuh guna logik. Aku akan sa'awi ila jabali, aku akan naik atas gunung. Gunung ni boleh menyelamatkan aku. Logik tu betul. Tapi logik ni terpakai sama kita. Bila mari ketentuan Tuhan, kehendak Tuhan, logik tak terpakai lalu dah. Logik ni tak ada. Sebab tu dalam kisah Nabi Ibrahim, tahuk dalam api tak anguh. Kita kena gesek sikit nyala dah tangan. Baju kena gesek nyala dah. Kena meceh nyala dah. Tapi Nabi Ibrahim dibakar tu seminggu duduk dalam api. Habis api tu bangun molek-molek ada. Rambut tak hangu, baju tak hangu. Dalam kitab sebut ikat pinggir. Boleh jadi ikat pinggir gomuruh dia pakai. Boleh jadi ikat pinggir. Baju tak jejah, rambut sorak pun tak luruh. Duduk dalam api seminggu, bukan sehari 2 hari, seminggu. Orang berdikir, main dikir labur macam-macam tu serukanya. Pasal boleh tahu Nabi dalam api. Nak ayat logik ni tidak akan berlaku bila berhadapan dengan kuasa Tuhan. Nabi Musa boleh jemurai laut. Logik akalnya tak nak lagu mana boleh jemurai laut teh. Orang nak jemurai laut ni kena dengan kapal, kena dengan jong, dia kena macam-macam cara orang nak jemurai air ni. Nabi Musa ni Tuhan tahu suruh
Belah dengan tukak. Tukak jumpa leruk. Bukan tukak tepuh gapo, bukan kayu kemuning. Kalau kita kayu kemuning kau gapo, dak temu dak kayu gapo pun kita tak tahu. Dia jumpa tukak tu dah leruk. Buat nukak biasa, tapi dengan tukak tu lah, dengan izin tu tukak tu boleh belah laut. Tahuk pun saya kata, idrib bi asakal bahar. Pukullah laut ni dengan tukakmu. Dalam ayat lain dia kata, kata fan falak. Lalu laut tu terbelah. Terbelah ni pula bukan terbelah selorong, 12 lorong. Terbelah tu kau taudil azim, serupa lorong besar. Kalau kita agak kereta giling pun boleh masuk. Terak askar pun boleh masuk. Nak ayat luahnya 12 lorong. Wah, terbelah kering habis air, orang jalan molek-molek ada. Tapi bila Firaun mari, tenggelam jadi laut semula. Semula. Ni nak ayat logik kita ni ada hak dia. Hak dia bila mari berdepan dengan kuasa Tuhan, logik ni tak terpakai belaka. Tak terpakai belaka. Sebab itulah dalam satu hadis, sebab kita duk bangun teknologi, Nabi kata akhir zaman, hamba tak ingat hadis tu teks dia, tapi hadis yang sahih. Nabi kata akhir zaman ni manusia akan berperang dengan pedang dengan lembing. Akhir zaman orang akan perang dengan pedang dengan lembing. Wah, lagu mana kita nak memikir itu? Kita lah ni kecek dengan teknologi hidrogen, nuklear, dengan senjata yang canggih-canggih, pelik-pelik senjata ni. Tiba-tiba Nabi kata, akhir zaman esok, manusia berperang dengan pedang dengan lembing. Dengan panah, dengan pedang dengan lembing. Naik kuda. Itu nak ayat. Kalau kita sekali memikir, lagu mana? Tak pernah sabar dengan teknologi yang ada hari ni. Mereka boleh buat stealth. Stealth ni, kapal terbang penjual dia yang tidak boleh dikesal oleh radar. Dia panggil stealth. S-T-E-L-T-H. Nipis ya kapal terbang ni. Hak ni memang dia tak ada bunyi. Dia jalan supaya halimune. Dan radar tak boleh kesal. Tu nak ayat hebat tak hebat. Radar tak boleh kesal. Ada kapal terbang biasa ni, dia ada hak dia. Kalau turun bawah ni, dia ada ketinggian, apa tak ingat berapa. Radar tak boleh kesal. Kalau duduk dalam jarak tertentu, radar boleh kesal. Tapi hak ni dia terbang biasa, radar tak boleh kesal. Mereka berbangga lah ni. Dia panggil stealth teknologi. Stealth teknologi ni dia panggil halimunan. Teknologi halimunan. Dan orang tak boleh kesal, tak nampak. Dia boleh tutup diri dia. Dia waktu ambil macam satu aura ataupun warna perut tu, jadi atas udara ni orang tak nampak. Dia jalan tapi orang tak nampak. Tu nak ayat teknologi hebat tak hebat mereka buat. Tu dah ayat lah ni. Bisa sah. Tapi Nabi ayat akhir zaman tidak perang dengan begini berlaku. Perang dengan pedang, dengan lembing, dengan panah, naik kuda. Maknanya letih sajalah mereka buat. Apa boleh jadi boleh gitu? Merasa mudah. Logik. Ni guna logik ke apa? Sebab lah ni orang naik, orang guna. Kita jalan, kita gapo ni, kenderaan ni guna apa ni? Minyak. Minyak ni kalau kita baca dalam laporan, dia ada hak dia dalam dunia ni. Dia akan sampai masa simpanan minyak dunia ni habis. Cuma tak ingat berapa puluh tahun dia sebut. Tapi ada satu laporan orang buat, akan sampai masa dia tahun berapa ribu tu, tak ada dengan kita ni. Masa tu mati belaka. Kalau ada pun tak cakap nak akak hadah lah panggil. Walaupun suruh nak jadi Perdana Menteri pun tak boleh lah masa tu. Tak tahu bila. Tapi nak ayat masa tu bekalan minyak dunia ni kering. Tak ada, orang tak guna. Sebab tu lah ni orang mencari teknologi baru. Antara teknologi masa tu ialah nuklear. Nuklear ni akan menjadi sumber teknologi yang utama. Kapal selam gerak dengan nuklear, tak pakai minyak. Kapal terbang pun masa tu nuklear. Tapi nuklear ni dia mari mana? Dia mari daripada bahar. Bahar dalam tanah. Galian. Gak galian ni pun bukan ada banyak sangat. Akan habis juga. Jadi mungkin masa tu tapi tak tahu bila. Semua bahan api ke apa semua tak ada belaka dah. Tak ada belaka. Minyak tak ada, nuklear tak ada. Jadi kapal terbang nak naik tak boleh. Kereta gebah tak boleh gerak. Masa tu kuda dengan lembing anak panah lah kerja area. Tu nak ayat. Jadi di segi logik kalau Nabi sebut tu ada munasabah. Cuma bila tu tu tak tahu dah lah. Tapi kalau tengok secara akalnya tak ada dengan zaman kita. Tak ada dengan zaman kita. Bawa nak belajar naik kuda tu tak salah. Tapi tak ada dengan zaman kita. Tama-tama ngomong-ngomong ni puluh.
Kalau orang umur 95 kau tak ada. Oh, dengan zaman tu. Tapi nak ayat tu lah. Kadang-kadang hak berlaku kalau kita baca betul-betul. Dalam Quran dan kita baca dalam hadis. Jadi balik pada cerita ni, tu tak sampai sejam lagi so ayat tu. Tapi kalau mengikut ulama, ayat ni ni ayat 43 ni boleh pura sejam. Nak ayat banyak pengajaran yang kita dapat. Jadi nak ayatnya penting nombor satu akidah. Iman dengan amal soleh ni yang menyelamatkan kita, bukan hubungi keluarga, bukan hubungi apa-apa. Yang kedua, bila azab Tuhan turun, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali dengan kembali kepada agama. Pegang balik agama, insya-Allah kita selamat. Seterusnya, dah bila berlaku apa semua ni, kapal ni berjalan dah semua, tergelam habis dah. Dalam kitab sebut semua mati habis orang kafir, termasuklah anak Nabi Nuh sendiri. Maka pada waktu tu Tuhan titah. Ayat 44 ni Tuhan titah, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dan setelah binasanya kaum kafir itu, mati habis dah semua, diperintahkan kepada bumi dan langit. Tuhan perintah pada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Dan ketika itu surutlah air, serta terlaksanalah perintah itu, dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi. Serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya bahawa kebinasaan akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Jadi lepas pada tu cuma dia tidak sebut berapa lama banjir ni. Sebulan ke 2 bulan ke tidak disebut. Dalam berapa saya baca tu tidak temu lagi tepuh dia tu. Tapi lepas pada tu Tuhan perintah. Pertama Tuhan suruh bumi telan air. Tak tahu lagu mana telan tu. Maksud telan tu adakah terbeluh bumi telan sungguh ataupun resak kau tak tahu. Tak ada huraian. Tapi tu perintah Tuhan. Tuhan guna bahasa ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah air ni. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit berhenti. Sebab kalau bumi telan, hak atas nunduk cuah, tak kering juga banjir. Jadi berik atas nu, hisap bawah ni. Jadi akhirnya apa ni? Waghidal ma', air tu pun surut habis. Wa qudiyal amru, selesailah perintah Tuhan. Urusan Tuhan ni selesai, iaitu nak hapuskan orang kafir itu, mati belaka dah. Dan kapal ni berhenti di atas gunung Judi. Bawah ni dia sebut gunung Judi, menurut setengah ahli tafsir ialah gunung Ararat yang terletak di antara negeri Iraq dengan negeri Turki. Ada beberapa pandangan, tapi hak ni yang masyhur. Gunung Ararat ni, kalau bawah ni dalam satu rancangan TV, TV Gabo tu ada hak baru ni. TV Neo pada pelik sikit. Dia bukan TV Hajrah. Gapon tak tahu, pelik sikit nama TV tu. Tapi dia banyak royak benda-benda Islam. Nama apa? Naura TV. Kamu tengok betul lebar ni, dia buat rencana tu memang di atas satu gunung sempadan antara Turki dengan Iraq, dekat pokok Kurdish. Situ tu memang ada kerangka bahtera Nabi Nuh atas tu. Cuma kawasan tu jadi kawasan larangan tentera, tak boleh naik. Orang nak ambil gambar pun, dia berhenti situ pun kena tahan. Kena tahan. Askar tengok, mari ambil kamera dia. Ambil kamera, buai semua filem-filem. Sebab kawasan itu kawasan tentera, sensitif. Iaitu tentera Turki berhadapan dengan pemberontak Kurdish situ. Jadi kawasan itu jadi kawasan langit tentera. Tapi di gunung tu lah. Gunung tu hak disebut Ararat. Dalam buku ni sebut Ararat. Asal jumpa dulu ada seorang pilot kapal terbang. Dia tak lagu mana, dia lalu kat tu sekali, dia nampak. Dia nampak kakak tu, macam bentuk bahtera atas gunung. Duduk di batu. Duduk atas gunung. Dan lepas tu dia mau buat kajian apa semua, dan majoriti yang berpandangan itulah tepat. Sebenarnya bahtera Nabi Nuh ni berhenti dulu. Sebab kakak tu menepati dengan apa disebut dalam kitab suci. Dalam kitab suci. Itu dia disebut sini. Jadi tempat ni dipanggil Al-Judi. Al-Judi, setengah kata Judi ni gunung Judi di Mekah. Tapi hak pandangan yang masyhur ni, sebab tu dari sini dia kata gunung Ararat yang terletak di antara negeri Iraq dengan negeri Turki. Sepadan itu. Jadi bila naik situ akhirnya mati semua orang kafir ni, dan orang duduk dalam bahtera dengan binatang pun turun belaka semua.
hidup situ balik. Dan keturunan yang mari lepas pada banjir ni semua daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Hak lain tu mati habis belaka. Hak daripada 3 anak dia tadilah, anak dia 3 orang tu, iaitu Shim, Ham dan Yapis. Daripada keturunan ni. Kata satu riwayat 3 orang anak dia ni ada 3 orang anak pula. Mana seorang 3 anak, seorang 3 anak, seorang 3 anak. Jadi daripada keturunan ni kembar. Tubik sini orang Eropah, orang berapa semua ni mari daripada keturunan ni. Sebab itulah warna tu jadi lain-lain. Warna tu jadi lain, warna kulit dan pertuturan pun jadi lain. Itu boleh baca dalam buku lah kalau nak panjang. Jadi lepas pada ni, bila berlaku ni, cerita ni tak habis lagi. Ayat 45, jadi selepas banjir ni, salah seorang anak Nabi Nuh tadi mati, nama Yam tu. Lalu Nabi Nuh pun menyeru kepada Tuhan dia. Ayat 45, wa nada Nuhur rabbah faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Lalu Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai anakku, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Jadi dia merayu. Tuhan tergelar anak dia tu, jadi dia minta lah ni anak dia ni, dia kata keluarga dia. Jadi minta kalau boleh selamat. Sebelum selamat. Tu maksud mudah ni. Lalu Tuhan jawab. Ni penting juga di segi akidah. Ayat 40 ni Tuhan jawab, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana dia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaannya bukan amal yang soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Jadi Tuhan jawab, memang dia ni segi apa ni asal usul biologinya anakmu, DNA-nya DNA-mu dah, keturunanmu, tapi di segi agama dia bukan keluarga. Pasal apa? Pasal dia tidak berimeh. Anak ayat Islam ni tengok sudut yang berbeza. Dia bukan soal darah, walaupun darah tu penting, tapi darah ni bila bertembur dengan akidah, dia tak jadi dah. Sebab tu zaman Nabi, orang perang dengan ayah sendiri, berlawan dengan adik-beradik sendiri, dengan pok saudara sendiri, dengan keluarga sendiri dalam perang Badar. Perang Badar tu pok lawan anak, adik-beradik lawan sama sendiri, sepupu bertetok dengan sepupu. Pasal hak ni Islam, hak ni bukan Islam. Jadi ikatan akidah ni lebih besar daripada sudut agama berbanding dengan ikatan yang lain. Hak tu kita kena ingat molek. Sebab itulah kalau kita nak jaga keluarga kita, biar duduk atas Islam belaka. Comel sampai bila-bila. Ikatan tu ikatan agama. Ni maksud ayat ni. Jadi setara anak Nabi Nuh ni pun tidak selamat kerana dia tidak ikut pok dia. Jadi kalau anak kita, koholah, tak boleh nak bergantung. Muka kita bukan Nabi. Setara anak Nabi pun Tuhan tak lepas kalau tidak ikut agama. Jadi kalau anak manusia biasa ni kak, koholah, tak ada peluang nak selamat kalau tidak ikut ajaran agama. Dan Tuhan kata, aku peringat kamu ni, jangan minta barang yang boleh menyebabkan kamu ni jadi orang jahil. Masa jahil ni orang tak faham, tak erti lah bahasa kasar kita kak. Jangan jadi supaya jenis hak tak erti. Duk minta barang hak tak patut minta. Sebab kita dengan Tuhan ni pun ada benda boleh minta, ada benda tak boleh minta. Jangan minta benda yang tak patut kita minta. Walaupun Tuhan ni dia buka peluang pada kita minta, tapi kita kena tahu ada barang munasabah minta. Barang tak munasabah jangan minta dengan Tuhan. Minta nak jadi malaikat macam tu. Tu barang gong orang panggil. Berdoa siang malam minta lah apa jadi malaikat Tuhan. Orang kata gong. Minta barang lagu tu. Minta nak jadi nabi, kau gong. Jadi ada barang boleh minta, ada barang tak boleh minta. Tu nak ayat pentingnya lagu tu. Kena ingat. Jadi orang ni dipanggil orang jahil. Kemudian bila Nabi Nuh dengar jawab pada Tuhan ni, qala ayat 47, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Jadi dia macam minta maaf lah ni dengan Tuhan. Aku minta berlindung daripada kamu memohon benda yang aku tidak tahu. Jadi kalau kamu tidak ampunkan aku, maka nescaya aku rugi. Makna sia sajalah bahasa mudahnya. Lalu disambung lagi ayat 48, qila ya nuh bit. Ni payah sikit nak sebut. Ya nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat, dan berkat dari kami kepadamu dan umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam pada itu ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan berikan kesenangan kepadanya dalam kehidupan di dunia. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya. Bawah ni dia tulis, yakni orang-orang yang beriman yang turut dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh itu, kemudiannya berkembang zuriat keturunan mereka, lalu menjadi beberapa umat yang berlainan bahasa dan bangsanya. Dan banyak pula di antaranya yang kufur ingkar. Akhirnya golongan yang ingkar itu akan dikenakan azab disebabkan keingkarannya. Jadi lepas dia turun tu, berkembang hidup manusia hidup ni daripada keturunan tadi dengan orang hok mari dengan dia, dengan anak dia ni, akhirnya tubik macam-macam jenis bangsa dalam dunia. Ada setengah disebut anak ni melahirkan ni bangsa jenis Eropah, hok ni lahir jenis Asia ni, hok ni hok jenis Afrika. Semua ni mari daripada keturunan Nabi Nuh belaka ni. Tubik bangsa macam-macam, banyak dalam dunia ni macam-macam bangsa. Yang setengah tu kita tak aja dengar. Kalau kita baca dalam buku tu kan, bangsa-bangsa tu yang kita nak sebut pun tak boleh. Ada yang sudah pupus dalam dunia, dah bahasa manusia ni Allah. Pening kalau kita baca istilah-istilah bahasa tu. Kita nak memang tak ingat, nak baca tak boleh. Nak baca tak boleh. Dah bahasa ni pula berkembang. Daripada satu dia kembang. Sebab tu bahasa dalam dunia ni terlalu banyak. Bangsa pun banyak. Cuma akhirnya pupuh tinggal besar-besar. Hari ni kebanyakan bangsa dan bahasa ni hok besar-besar yang tinggal. Tinggal besar-besar. Macam bangsa Eropah tu. Bangsa dia Eropah ni berapa jenis keturunan. Kalau kita baca dalam buku sejarah, pokok dia tu saja, Eropah saja tu mari daripada macam-macam jenis. Bangsa ni, tapi kita panggil umumnya Eropah. Hok Jerman lain, Belanda lain, Belgium lain asal usul dia. Hok nu lagi pula pergi Poland, pergi Czechoslovakia, berapa semua ni. Allah. Kalau kita baca pening gitu ya. Mungkin nak ingat tak nak sebut tak reti dah istilah-istilah bahasa dengan bangsa. Jadi semua ni mari daripada keturunan ni, dan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Tu nak royak masuk. Tuhan kata ni ada aku akan beri kesenangan dunia, tapi lepas tu akan kena ke azab, iaitu hak jenis tidak beriman lah. Hak jenis tidak beriman tu. Lalu seterusnya Tuhan kata, tilka min amba'il ghaib nuhihi ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Dan kisah Nabi Nuh itu ialah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ni antara cerita Nabi Nuh ni cerita yang orang Arab tak aja dengar. Sebab orang Arab ni jenis orang darat. Lalu kita guna bahasa kasarnya, orang Arab sebelum mari Islam ni orang darat. Duduk di padang pasir. Kalau tempat kita duduk dalam hutan, tak temu orang, tak ada tamadun, tak ada gapo, mengaji tak tahu, baca nulis tak tahu. Sebab dalam Quran dia royak orang Arab ni ummi. Ummi ni tak boleh baca, tak boleh nulis. Dia tak saing orang. Dia tubiknya pergi nego tu ya. Habis nego balik di tempat dia. 2 kali ya setahun. 2 musim. Tu ya pergi nego ke Yaman, nego ke Syam. 2 tempat tu ya. Rihlatas syita wa saif. Dalam Quran sebut. 2 tempat tu. Lain tak ada ke satu. Jadi sebab tu orang Arab ni orang tak ada gapo. Kalau kita tak ada gapo. Tak ada gapo. Dia duk main sama-sama dia ya. Bersyair, bersajuk pun sama dia. Ilmu ataupun maklumat dunia ni tak ada. Hak ni ada dengan ahli kitab ya. Ahli kitab ada. Orang Arab ni tak ada.
Orang Arab ni tak ada. Jadi sebab tu Tuhan kata min anba'il ghaib. Antara cerita-cerita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, mu tak tahu sebelum pada ni. Wala qaumuka, kaummu pun tak tahu. Tak tahu. Maka kerana itu Tuhan kata dalam usaha kamu menjalankan Islam ni, fasbir. Hendaklah kamu sabar. Kalau kita kait kat sabar serupa Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Mu ni aku bui kalau Nabi kita 23 tahun ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun ya. Akhir Islam berkembang. Hak ni 950 tahun. Lama ni. Fahim hak berimeh pula 80 orang. Tu nak oyak beza tu. Jadi kena sabar supaya tu. Sebab tu saya kata kena apa kena sabar ni? Innal akibata lil muttaqin. Kerana sesungguhnya akibat itu ataupun kesudahan yang baik itu ialah bagi orang yang bertakwa. Susah lagu mana sekalipun, mencabar lagu mana pun kehidupan, tapi akhirnya orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tutup cerita tu dengan lagu tu. Kemudian ayat seterusnya, ni kita baca sikit pak kita berhenti. Ayat seterusnya kisah tentang Nabi Hud yang menjadi tajuk kepada surah ni. Ayat 50. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-ngadakan perkara yang dusta terhadap Allah. Ni kaum baru ni, kaum Ad. Kaum Ad ni lah satu kaum yang duduk di padang pasir. Duduk di padang pasir, kawasan dia antara Oman dengan Hadramaut. Antara Yaman dengan Oman hari ni. Lah ni ada Oman kan, dulu tak ada. Jadi dia dulu ada Yaman, Hadramaut. Jadi kedudukan kaum Ad ni dipanggil di Sohrok, antara Oman dengan Hadramaut. Hadramaut ni salah satu bandar di Yaman. Oman ni Al-Qattah, dekat dengan teluk Parsi. Oman ni dekat dengan India. Dia boleh jemur kapal gitu ya. Sebab tu ramai orang India ada di Oman ni. Cara hidup dia, makan dia pun lebih ke India. Dalam ni kan Oman ni jenis hak bahasa jenis bawa khanjar pinggir tu. Orang dia kalau kita orang Melayu tu kerih, dia ni ada khanjar. Dia orang dia sampai hari ni pun pakai yang rasmi dia buka tu pinggir khanjar. Sultan dia baru meninggal apa ni. Sultan Qaboos. Sultan Qaboos baru meninggal. Oman ni antara negara yang kaya. Antara kekayaan dia ambil 2 kali ke Oman ni di Muscat. Bandar dia, ibu negara dia Muscat. Ataupun orang putih tulis Muscat. Arabnya Muscat. Muscat ni, Muscatul Raqsi, tempat jatuh kepala, mana tempat lahir. Ibu negara nama Muscat. Rakyat dia tak ramai, lebih kurang Brunei saja. Negeri pun kecil. Tapi minyak banyak. Minyak banyak dan bekal air bawah tanah. Air ni akan jadi benda yang orang akan berebut suatu masa nanti dalam dunia sebab air akan habis. Terutama di kawasan tanah Arab. Jadi Oman ni antara kekayaan tu Hawi dalam tanah, dalam bumi dia bekal air yang terlalu banyak. Waktu memang hebat tu Hawi dia. Minyak banyak. Tapi raja dia ni hebat raja dia, hak mati ni. Dia mati tak ada anak. Orang lain akan latih. Masa saya pergi tu orang duk cerita, orang duk peduk pening, pokok dia peduk pening, siapa dia nak ganti kalau raja ni mati? Dia tua lah masa tu. Tua lah. Anak tak ada anak. Jadi tak tahu nak usaha siapa. Cuma baru ni dia pilih lah. Macam kalau kita parlimen dia mesyuarat, bincang, latih baru. Hamba tak ingat raja baru nama apa. Jadi dia ni, tapi hebat raja dia ni, tu Hawi dia. Dia utamakan pendidikan kepada rakyat dia. Dia galakkan rakyat dia ni mengaji. Dia buka sekolah, mengaji secara percuma, buka universiti di Oman. Lepas tu, minyak ni dia buat keluar ni hanya cukup untuk keperluan negara. Dia tidak kata kalau kita kak, waktu bik perhabis lah mungkin nak jadi kaya, dok. Dia buat keputusan, jangan waktu bik minyak ni kecuali untuk keperluan negara. Hak ada lagi sipil untuk generasi akan datang. Anak cucu kita esok dia kata, nak ayah hebat otak dia. Dia ingat hak dah akan datang. Kalau boleh kita mau kak, perhabis tikau ni, orang lain ikut dia, nak hidup lagu mana dah. Tapi nak ayat dia ni, dia mikir tu. Jadi memang buat keputusan, jangan waktu bik minyak lebih pada keperluan.
Setakat untuk keperluan negara saja, untuk hasil negara, untuk membangunkan negara, untuk tangguh rakyat. Hak tu ya. Lepas tu sipeh. Minyak ni untuk orang esok pula. Jadi tu heavy dua tu, minyak dengan antara negara yang banyak minyak di tanah Arab ni, Oman, yang paling besar bekal air. Bekal air ni boleh kata negara lain tak ada. Air dalam bumi, duduk bawah tanah. Macam reservoir tu saya buat secara semula jadi. Penuh bawah tu. Dan ini kalau buat tu air tu boleh keperluan seluruh tanah Arab tu boleh guna air tu. Royak banyaknya tu heavy kita. Ni. Tapi dia pandai, dia tak balas dengan siapa-siapa. Dia tak balas dengan siapa-siapa. Tu Oman. Jadi kaum Ad ni ialah duduk dengan antara Oman dengan Hadramaut. Oman ni adalah katah dalam peta tu, Hadramaut ni adalah bawah. Hadramaut kali-kali orang nak pergi Mekah kan, kita litah kat bawah Yaman tu. Jadi dia antara situlah. Duduk kawasan tu. Dulu dia panggil Zanzibar. Kalau dalam peta lama, masa kita budak-budak sekolah tu, negara tu dia bukan Oman, dia panggil Zanzibar. Kalau kita bersetuju istilah Zanzibar. Zanzibar tu seluruh Oman, Yaman, sampai ke Afrika. Dekat Somalia. Tu Zanzibar, besar tak besar dia. Tapi kedudukannya amat strategik kerana lalu tak ada teluk. Orang nak pergi ke Iran, nak pergi Qatar, nak pergi mana, mesti lalu ke teluk dia tu. Kalau tak baik dengan dia, nyebedi ke dia. Tu nak ayat strategik kedudukan Oman. Jadi situlah tempat Ad ni duduk. Kaum Ad ni duduk situ. Dan kemudian Tuhan hantar Nabi Hud kepada dia ni. Nabi Hud ni nabi yang pertama selepas daripada Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh tu mereka awalnya semua berimeh belaka. Lepas tu selepas beberapa generasi mereka ni kufur balik kepada Allah. Sembah berhala mula. Jadi akhirnya Tuhan hantar Nabi Hud. Nabi Hud ni antara nabi yang berbangsa Arab. Nabi lain ni bukan bahasa Arab, dia pak saja. Kalau dalam hadis tu ialah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail tu dia panggil Arab capu. Nabi Ismail ni keturunan Nabi Ibrahim tu Arab capu. Arab capu. Tapi hak betul-betul pure Arab ni 4 orang. Iaitu Hud, Saleh, Shu'aib dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Hibban tu disebut ni. Jadi kaum Ad ni satu kaum yang gagah. Kalau kita baca dalam buku tu, dia ni puak-puak dia ni puak-puak gagah. Dia ni orang gagah. Dia duduk dalam kemah, tapi kemahnya besar supaya istana. Kayak biasa kita tengok kemah ni kan kecil kan. Muat 5 orang, 6 orang, 10 orang. Tapi dia kemah ni kemah besar supaya mahli gas putih. Besar tak besar kemah dia. Pas tiai pula tiai besar. Nak ayak gagahnya puak ni siapa boleh buat kemah besar dengan akad tiai tu. Pasal tiai besar tu. Ni nak ayak kehebatan kaum Ad ni. Bangsa yang perkasa. Jenis yang kekuatan fizikalnya besar. Besar. Jadi Tuhan hantar kepada mereka ni seorang nabi yang bernama Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam yang mengajak mereka ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawah ni dia tulis, kita baca sebelum kita berhenti. Mulai daripada ayat ini iaitu ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya. Dari peristiwa inilah surah yang ke-11 ini dinamakan surah Hud, iaitu kisah tentang Nabi Hud. Kemudian yang kedua, bila kaum dia tu mengada-ngada perkara dusta, maksudnya mengada-ngadakan apa yang disembah selain daripada makhluk yang tidak dapat menolong kamu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kemudian sini dia tulis sikit lagi, Nabi Hud AS diutus oleh Allah kepada kaumnya, kaum Ad, penduduk negeri Al-Ahqaf. Nama negeri itu dia panggil Al-Ahqaf. Kawasannya antara Oman dengan Hadramaut, di selatan semenanjung Arab. Mereka hidup sebagai kaum tani yang mempunyai kebun-kebun ladang yang luas, dan mereka pula terkenal sebagai satu kaum yang kuat dan gagah. Sebagai penduduk negeri yang kering kontang, maka hujan adalah menjadi sebesar-besar rahmat bagi mereka. Sebab itulah Nabi Hud menyeru mereka beriman dan jangan mereka menyembah melainkan Allah. Semoga Allah menurunkan hujan lebat kepada mereka dan menambahkan kekuatan mereka yang sedia ada untuk menentang pencerobohan musuh. Tetapi mereka tetap kufur, lalu dibinasakan oleh Allah. Ini dia rumus saya cerita. Jadi kita berhentilah
Takat tu kalau kita baca tergantung perbincangan kita ni, insya-Allah kita akan sambung semula dengan ayat 50 juga sebagai permulaan kisah Nabi Hud alaihissalam. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.